melt the sun of ocean waves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin bin Muhammad Salam. Nombor metrik saya DHU 2020-25-254. Saya dari kelas DPHU 4H. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan peraturan Kerajaan Arab Saudi ke atas jemaah semasa berada di Tanah Suci dalam perjanjian muassasah. Seperti mana yang kita tahu, setiap perkara yang kita mahu lakukan di sesebuah negara pasti ada peraturan yang mesti kita ikut agar ia tidak mendatangkan kesan yang negatif ke atas diri kita dan orang sekeliling kita. Ia tidak kira di mana dan apa jua aktiviti sekalipun, walaupun ia berkait dengan ibadah. Contohnya seperti ibadah haji dan umrah di negara Arab Saudi. Kerajaan Arab meletakkan peraturan ini bukan saja-saja, bahkan demi menjaga tata tusilah antara jemaah. Bukan dari satu atau dua negara saja yang hadir ke Tanah Suci ini, bahkan hampir seluruh dunia datang ke sini untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Jadi di sini saya akan tarakan secara ringkas berkenaan perjanjian muassasah. Perjanjian muassasah ia melibatkan dua pihak, antaranya ialah external agent sebagai syarikat travel agency dan operator umrah Arab Saudi. Ia juga dikenali sebagai sebuah organisasi gabungan antara mutawif dan pembimbing tawaf. Ia mempunyai tugasan dan kewajipan untuk menyambut kedatangan para jemaah. Oleh itu mereka haruslah memberi petunjuk kepadanya agar jemaah tidak melakukan kesalahan. Selain itu, salah satu fungsi muassasah ialah untuk pengeluaran visa umrah, yakni siapa nak masuk ke Tanah Suci kena ada visa umrah tu. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Peraturan ini dibuat supaya jemaah lebih mendisiplinkan diri ketika berada di Tanah Suci. Selain itu, dapat mengelakkan diri daripada berlakunya sesuatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan akhir sekali, peraturan ini menjamin keselamatan antara jemaah haji ketika berada di Tanah Suci. Jadi sampai di sini sajalah pengenalan tentang peraturan Kerajaan Arab Saudi ke atas jemaah semasa berada di Tanah Suci dalam perjanjian muassasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein bin Abu Bakar dari kelas DPHU 4N. Nombor metrik saya DHU 2020-4947. Saya akan membentangkan tentang peraturan Kerajaan Arab Saudi yang perlu dipatuhi oleh jemaah semasa berada di Tanah Suci. Okey. Peraturan pertama, jemaah haruslah mematuhi syarat serta peraturan yang ditetapkan di Arab Saudi. Sebagai contoh, perjalanan di Arab Saudi menggunakan visa umrah terhad kepada Jeddah, Madinah dan Mekah saja. Bermakna, jemaah tidak boleh sewenang-wenangnya pergi ke tempat lain di Arab Saudi seperti Riyadh dan sebagainya menggunakan visa umrah. Jika jemaah berdegil dan pergi melakukan perjalanan sendiri, iaitu pergi ke tempat lain yang tidak dibenarkan tanpa pengetahuan mutawif dan ditahan oleh pihak berkuasa Arab Saudi, maka syarikat agensi pelancongan dan muassasah akan dikenakan tindakan. Muassasah akan dikenakan kompaun kerana tidak mengawal dan menjaga jemaah. Okey, seterusnya peraturan yang kedua. Jemaah haruslah keluar dari Arab Saudi sebelum tamat tempoh sah visa yang ditetapkan, iaitu selama 30 hari. Manakala pada bulan Ramadan, visa umrah hanya diberikan selama 2 minggu sahaja. Jemaah harus keluar dari Arab Saudi sebelum tamat tempoh visa tersebut.
dan jemaah tidak dibenarkan menetap walau apa-apa alasan sekalipun. Sebagai contoh, jemaah memberi alasan menetap kerana ada keluarga atau kawan-kawan yang tinggal di sana. Sekiranya jemaah sengaja melanggar syarat visa umrah seperti tinggal lebih masa melebihi 30 hari di Arab Saudi, syarikat agensi pelancongan boleh dikenakan denda dan kemungkinan juga lesen menguruskan umrah boleh ditarik balik oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Linafi Milamri. Nombor meeting saya di Asia 202024715 dan saya berkelas di PSU 4G. Baik, saya akan teruskan dan tambah sedikitlah apa yang Saudara Hussein sudah pun menerangkan kepada kita tadi, iaitu peraturan-peraturan oleh kerajaan Arab Saudi yang perlu dipatuhi oleh semua jemaah semasa berada di Tanah Suci. Baik, saya akan menerangkan dua lagi peraturan ataupun larangan lah kepada kita jemaah yang perlu dipatuhi ketika berada di Tanah Haram. Baik, peraturan yang ketiga ialah sesiapa pun yang bergelar jemaah apabila sudah sampai dan menjejakkan kaki di tanah suci, tidak boleh bagi dirinya untuk sama sekali menjalankan apa-apa bentuk pekerjaan pun sepanjang berada di negara Arab Saudi bagi mengerjakan ibadah haji dan umrah. Sebagai contoh, jikalau ada salah seorang jemaah, tidak kisahlah daripada mana-mana negara pun, sekiranya dia berniat mencari kerja ataupun ingin menjalankan sesuatu bentuk pekerjaan sepanjang keberadaan dia di Tanah Suci sebagai jemaah adalah tidak dibenarkan, dan ini adalah salah satu peraturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Jadi kita sebagai jemaah wajib kita patuhi peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, itu peraturan yang ketiga. Peraturan yang keempat dan terakhir bagi saya adalah sebagai jemaah dia tidak boleh menunggu setelah selesai mengerjakan umrah sehingga tiba musim haji. Ini antara elemen yang juga wajib bagi semua jemaah patuh ketika menjadi jemaah di Tanah Suci. Kerajaan Arab Saudi melarang bagi mana-mana pihak yang bergelar sebagai jemaah umrah yang telah pun selesai melaksanakan ibadah umrah bagi dirinya dan dia membuat keputusan untuk menunggu dan menetap buat sementara waktu di Tanah Suci sehingga tiba musim haji bagi membolehkannya melaksanakan terus ibadah haji. Kesemua jemaah yang mempunyai niat untuk menunggu sehingga tiba musim haji dan telah selesai melaksanakan ibadah umrah perlu pulang ke tanah air masing-masing terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa prosedur di negara masing-masing. Walaupun ketika dia telah selesai mengerjakan ibadah umrah dan hanya berbaki lagi 1 bulan sahaja sebelum masuk ke musim haji, tidak dibenarkan. Kerana ini adalah satu peraturan yang telah pun diputuskan dan telah pun dimeterai oleh kerajaan Arab Saudi, dan kita sebagai jemaah yang bertanggungjawab harus patuh dan akulah dengan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, itu saja daripada saya buat setakat ni. Jadi saya serahkan kepada saudara mukmin untuk penerangan yang lebih mendalam melibatkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh jemaah ketika berada di tanah haram. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Mukmin. Dan nombor matrik saya di isu 202024588, dan saya akan menerangkan berkaitan peraturan kerajaan Arab Saudi yang perlu dipatuhi oleh jemaah semasa berada di Tanah Suci. Jadi saya akan menerangkan peraturan yang kelima lah. Peraturan dan undang-undang yang telah dipersetujui dan yang telah ditandatangani oleh jemaah di dalam kontrak bersama pihak pertama. Jadi segala peraturan yang telah dipersetujui oleh jemaah perlulah diikuti dan perlulah ditepati. Dan juga ketika di tanah Arab, macam kita semua tahu, sekarang ini di tanah Arab juga, di Tanah Suci, sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi
kerajaan Arab Saudi juga telah menetapkan peraturan SOP yang perlu dipatuhi oleh jemaah semasa berada di Tanah Suci ketika musim COVID-19 ini. Okey. Yang pertama adalah sebelum ketika mereka jemaah ni berada di Tanah Suci, mereka perlu menjalani kuarantin selama 3 hari. Sebaik sahaja mereka tiba di Tanah Arab Saudi, mereka perlu mendaftarkan kehadiran di Tanah Arab melalui aplikasi Tawakkalna dalam masa 8 jam selepas mendarat. Dan juga seterusnya kerajaan Tanah Arab melarang perhimpunan dan pertemuan dalam kalangan jemaah sebagai protokol kesihatan bagi membendung penularan COVID-19. Perkara ini dilakukan juga kerana seperti yang kita tahu di Tanah Arab juga seluruh pelosok dunia, manusia daripada seluruh pelosok dunia juga datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Seterusnya, kerajaan Arab juga menetapkan peraturan untuk menjaga jarak sosial 1.5 meter antara jemaah sepanjang mereka menunaikan ibadah termasuk solat berjemaah. Tetap mereka perlu untuk menjarakkan kedudukan dengan jemaah yang lain. Okey. Yang seterusnya, jemaah juga diwajibkan memakai pelitup muka ataupun mask sepanjang menunaikan ibadah. Ini juga salah satu tetapan ataupun peraturan yang membabitkan kesihatan jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah ataupun ingin beribadah di tempat-tempat awam. Jadi yang terakhir sekali merupakan jemaah hanya dibenarkan untuk berziarah daripada ke atas kenderaan sahaja. Dia tidak dibenarkan untuk jemaah turun dan berhimpun, kerana jika kerajaan Arab Saudi ini membiarkan jemaah turun untuk berziarah dan berhimpun, perkara ini berkemungkinan akan meningkatkan penularan kes COVID-19 yang di Tanah Arab akan meningkat dan akan menjejaskan jemaah-jemaah yang hadir di Tanah Suci. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang infografik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi. Saya daripada kos di PSU 4I. Nombor matrik saya DHU 2020253002. Baik, pada hari ini saya ingin menerangkan mengenai kesimpulan daripada perjanjian muasasah ini. Baik, kita pergi pada yang pertama. Para jemaah mestilah patuh dan mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi dalam perjanjian muasasah ini. Maksudnya di sini adalah kita melihat bahawa setiap jemaah yang datang dari seluruh dunia, tak kira lah Malaysia ataupun Indonesia atau Singapura, para jemaah ini haruslah patuh dan mengikuti segala arahan yang telah ditetapkan sepanjang mereka berada di sana. Maksudnya macam apabila para jemaah ni tiba di Tanah Suci ataupun tiba di Makkah atau Madinah, para jemaah ni perlu ikutlah apa arahan yang telah ditetapkan oleh muasasah ini supaya tidak berlaku sebarang masalah yang timbul apabila berada di sana nanti. Yang kedua pula adalah muasasah juga menetapkan segala peraturan dan para jemaah haji haruslah mengikuti dan mendengar peraturan yang telah ditetapkan. Maksudnya dengan cara ini kita juga boleh lihat bahawa dengan kerjasama yang diberikan oleh para jemaah
akan lebih memudahkan segala urusan para jemaah sendiri. Seperti saya katakan tadi, bila para jemaah ni ikut je arahan, tak timbulkan masalah, tak timbulkan isu apa-apa kat sana, maka secara langsung akan memudahkan segala urusan para jemaah ini sepanjang melakukan ibadah haji atau umrah sampai akhir, dan semuanya akan berjalan lancar lah kalau diikut dan mendengar arahan daripada muassasah ini. Okay. So dekat sini saya ingin menceritakan bahawa setiap macam muassasah ni, kalau kita boleh lihat bahawa dia macam operator. Maksudnya apa-apa peraturan ataupun arahan dia akan diberikan kepada pihak kerajaan Arab Saudi dulu, and then kerajaan Saudi ni akan beritahu kepada muassasah. So muassasah lah yang akan ikut apa sahaja yang diberikan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. So macam muassasah ni, macam dia sebagai operator, dia perlu bagi tahu kat setiap jemaah di seluruh dunia perlu ikut apa yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Itu saja. Dan juga kita boleh lihat bahawa dekat sini setiap perjanjian muassasah itu dia begitu banyak dan sentiasa berubah mengikut musim. So macam dekat sini yang saya dapat melalui salinan yang Miss bagi, yang pertama adalah para jemaah tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti pekerjaan di sana. So dekat sini kita boleh lihat bahawa para jemaah ini mereka hanya perlulah fokus kepada amal ibadat semata-mata dekat sana, dan juga kalau mereka nak beli cenderung hati ke nak balik ke Malaysia, tak ada masalah. Tapi mereka tidak boleh langgar, maksudnya mereka perlu ikut. So macam kalau mereka buat perangai, apa masalah akan menyebabkan image Malaysia menjadi lebih buruk, ataupun menyebabkan pihak kerajaan Arab Saudi ataupun pihak muassasah ini boleh mengambil tindakan kepada individu yang melakukan kesalahan ini. Dan yang kedua pula adalah peraturan yang perlu dipatuhi sepanjang COVID-19. So dekat sini kita boleh lihat bahawa sekarang kan musim penyakit, musim pandemik. So dengan cara, maksudnya dengan pihak kerajaan Arab Saudi menetapkan bahawa mereka beritahu kepada pihak muassasah supaya setiap para jemaah dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah, mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan vaksin. So macam kalau mereka tak dapatkan vaksin, mereka tak boleh masuk ke tanah suci. So dekat sini banyaklah proses-proses dia. Tapi apa pun jemaah tu perlu dapatkan vaksin lah supaya dapat masuk ke tanah suci. Maksudnya macam dia adalah proses dan cara dia. Bila jemaah tu nak pergi menunaikan haji atau umrah, mereka perlu dapat masuk daripada kesihatan ke surat vaksin ke dan sebagainya, membolehkan para jemaah ini masuk ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Baik, akhir sekali saya ingin menjelaskan bahawa melalui perjanjian muassasah ini kita boleh lihat pihak kerajaan Arab Saudi ingin memastikan bahawa keselamatan para jemaah haji ataupun umrah ini berada dalam keadaan baik dan selesa sepanjang mereka berada di sana. So apa-apa pun pihak kerajaan Arab Saudi ni mereka nak pastikanlah, ataupun muassasah ini yang pihak kerajaan Arab Saudi yang memberitahu kepada pihak muassasah ini, pihak muassasah ini ingin memastikan bahawa setiap jemaah yang berada di sana berada dalam keadaan baik dan selesa apabila menguruskan para jemaah yang berada di sana. Itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada diri sendiri. Sekian, terima kasih.